Masuk tuan-tuan, sempat lagi untuk share link siaran kami ini di Facebook anda supaya dapat, mana tahu ada yang terlepas untuk menonton bersama-sama kita pada petang ini. Sharekan ruangan ini ataupun sharekan link ini di Facebook anda, tuan-tuan. Berikan love dan juga like. Terima kasih kepada yang tak henti beri love dan juga like dan juga stars kepada siaran live kami. Live quarter tadi kita boleh tengok balik di YouTube selepas habis kejohanan ni. Tapi sebenarnya yang quarter final tadi dah kena block sebenarnya. Dengan Abang Jeb punya suara sekali dah kena block. Sayang sekali, worldwide dah kena block. Tak apalah. Kita kadang-kadang cuba untuk berinteraksi dengan stadium dan sebagainya. Stadium dari MC mereka sendiri. Kadang-kadang lagu-lagu ini mainkan tu, kalau kita tak taruh audio nanti tak sedap pula. Tapi risiko nak letak audio, kena block macam ni lah. Paksa setting balik. Tahniah keduanya Terengganu dan juga Negeri Sembilan, dan kita bergerak ke perlawanan penentuan pingat gangsa. Perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat acara utama. Dua pasukan yang begitu disegani di scene rugby tanah air untuk peringkat umur 18 tahun. Tewas di peringkat separuh akhir. Selangor ditewaskan oleh tuan rumah Johor dan Kelantan ditewaskan oleh tuan rumah Maafkan saya, Selangor ditewaskan oleh tuan rumah Johor dan Kelantan ditewaskan oleh pasukan Kedah untuk mereka berjumpa di tempat ketiga dan keempat ini. Kelantan berjersey berwarna merah, jersey tradisional mereka, bertulisan Jawi lagi di belakang. Manakala Selangor memakai jersey kuning dan juga merah. Untuk meneruskan cabaran, dua-duanya favourite untuk melangkah ke semifinal sejak awal lagi. Selangor di bawah Cikgu Yusri bin Yassin dan juga jurulatih Cikgu Mat Azli bin Muhammad Ludin. Amir Syakir bin Airul, Amirul Ashraf bin Alias, Muhammad Iman Zul Hashir, Muhammad Firdaus bin Shu'ib, Nik Adam Haris bin Midin, Muhammad Syadik Mukadim, Wan Deril Syazwan, Muhammad Afifuddin bin Misruji, Muhammad Aizran Mikael, Haris Saufi bin Muhammad Zamri, Muhammad Takif bin Nurzi Syahrul, Muhammad Faris Haikal bin Johar, Muhammad Akmal Hakim, Anas Zulkarnain bin Nizam dan juga Muhammad Syahrul Nizam. Manakala untuk Kelantan Darul Naim, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kelantan di bawah Cikgu Muhammad Zuhairi Newsri Adhar bin Ibrahim dan juga Ketua Jurulatih Cikgu Muhammad Faris bin Muhammad Arifin dengan senarai pemain Iqbal Aziman nombor 3, Cik Abdul Razif nombor 4, Muhammad Amir Zakwan nombor 25, Muhammad Hairi bin Roslan nombor 8, Muhammad Syakir Aman nombor 6, Muhammad Aidil nombor 15, Muhammad Zulfahmi Haikal nombor 12, Muhammad Rizman bin Matroni nombor 11, Fitri Aidil bin Osman nombor 10, Muhammad Irman nombor 1, Muhammad Zakaria nombor 5, Al-Amirul Khairil nombor 7, Muhammad Nur Suhaizi nombor 14, Muhammad Danish Haikal nombor 9 dan juga Muhammad Amin Firdaus jersey nombor 13. Apa lagi yang dicari oleh keduanya? Terlepas tiket ke perlawanan akhir, kini mau pulang dengan bergaya, dengan bawa pulang tempat ketiga sekurang-kurangnya dalam kejohanan ini. Jika anda menonton bersama kami dengan perlawanan separuh akhir tadi, anda boleh terasa betapa getirnya hati setiap pemain yang berada di atas padang buat ketika ini. Pedih menelan peluang untuk perlawanan akhir telah terlepas. Ini terpaksa bermain di penentuan tempat ketiga dan juga keempat. Apapun, sudah menjadi kebanggaan untuk semua ibu bapa dan juga peminat pasukan Selangor dan juga Kelantan. Mereka telah pun cuba yang sebaiknya untuk berada
di dalam perlawanan ini dan juga kejohanan ini. Begitu disegani sejak daripada hari pertama, bermain di kumpulan yang sama. Kelantan tewas satu try kecil saja di atas Selangor dalam peringkat kumpulan, dan selepas itu terus mara menumpaskan pasukan Negeri Sembilan di peringkat suku akhir kategori Cup Plate, tewas kepada pasukan Kedah di pertembungan separuh akhir. Manakala Selangor menang ke atas Perak di peringkat suku akhir sebelum akur dengan kehebatan Johor di peringkat separuh akhir. Dan sinilah mereka bertemu untuk menjadi perlawanan tumpuan tempat ketiga dan keempat. Jadi cemburui dengan begitu banyak pasukan dalam kejohanan ini. Sedikit-sedikit kesalahan teknikal yang mereka amalkan dalam perlawanan separuh akhir tadi memakan diri untuk menindakkan peluang mereka mara ke perlawanan akhir kejohanan rugby bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022. Terima kasih menghantarkan stars kepada kami, Cik Ahmad Nisfu. Baik untuk anda sekeluarga di hari cuti persekolahan ini. Kelantan harus keluar dari kawasan bahaya. Kecederaan yang ditimpa kepada pemain mesin nombor 7 Al-Amirul Khairil untuk Kelantan. Come on Selangor, ayo Selangor, kena benar-benar Selangor. Masuk. Dengan harapan untuk Kelantan bahawa Kelantan akan membalas balik kekalahan di peringkat kumpulan. Quick tap daripada Selangor. Tidak menunggu rakan-rakan lain, asalkan quick tap di depan referee untuk try pertama melalui main jersey nombor 9, iaitu Muhammad Afifuddin bin Misruji untuk try pertama daripada scrum half Selangor ini. Teruskan dengan ucapan-ucapan go Selangor go dan juga Kelantan. Kelantan, anda di dalam ruangan chat. Sepak mula kembali Selangor. Ke bahagian depan. Untuk Kelantan, betapa kuatnya pemain ini, Muhammad Amir Zakwan. Jika ada anugerah pemain forward paling kuat sekali dalam tournament ni, Abang Jeb sendiri terus je pas piala tu dekat Amir Zakwan berjersey nombor 25 daripada Kelantan. Bukan saja pasukannya berjaya mara ke peringkat separuh akhir kategori utama, tapi gerakan-gerakan beliau, siapa yang menghadap Kelantan dalam kejohanan ini memang akan teringat Amir Zakwan ini. Itu dia, lifting boleh, passing boleh, crash pun boleh, serba-serbinya. Offload kembali lagi kepada beliau, kali ini right hand pass pula, tadi left hand pass. Power betul. Dan harapannya fitness beliau akan sedikit meningkat, membantu lagi gerakan-gerakan pasukan rakan untuk mara ke dalam kawasan Selangor. Baik sekali, sungguh cantik pegangan daripada pasukan Kelantan, pemain pasukan Kelantan untuk mara ke dalam kawasan Selangor. Selangor sudah tentu popular dan juga terkenal dengan disiplin bertahan mereka. Hanya tewas sedikit, 2 mata saja dengan Johor di perlawanan separuh akhir tadi. Untuk perbezaan conversion. Begitu juga dengan Kelantan yang tewas 2 mata dengan pasukan Kedah. Itulah Abang Jeb terang-terang awalkan tadi.
Mereka datang ke tempat ketiga dan keempat ni dengan ada sedikit tercalit di hati mereka. Geram. Itulah perasaannya. Itulah perkataannya yang akhirnya kita jumpa. Sebab sedikit saja lagi untuk mereka masuk ke perlawanan akhir. Sedikit not straight untuk kembali scrum down kepada pasukan Selangor dalam kawasan mereka. Kelantan dalam perjalanan mencari satu try. Selepas try berjaya dilakukan oleh pasukan Selangor melalui pemain jersey nombor 10 kapten pasukan mereka, Ahmad Syakir bin Astrul sebentar tadi. Terima kasih menghantar stars kepada siaran kami. Muhammad Mirwan J. Selangor ke sebelah blind side, nampak lubang di situ, masuk kembali ke dalam, support yang baik daripada scrum half. Ke sebelah kanan, pendek, baik sekali bola daripada Selangor, running line ke sebelah kanan, menguji winger Kelantan tapi tidak lepaskan. Begitulah kehebatan Muhammad Zulfahmi Haikal, jersey nombor 12 yang memakai scrum cap. Antara calonan pemain terbaik kejohanan di dalam kejohanan ini. Belum ada winger yang lepas lagi dengan beliau. Tapi apakan daya, untuk bergerak ke sebelah kanan. Selangor masih di hadapan. Selangor masih unggul. Coach Selangor di bawah sana, Cikgu Jack, memberi tips-tips terakhir sambil menghantar-hantar air. Mr. Jack Nino sempat juga memberikan sedikit unjuk ajar sambil menghantar air di bawah sana. Sebelah kanan, untuk kembali penguasaan kepada Kelantan. Mereka ada cara untuk melepasi, tapi tunggu masa mungkin. Tapi disiplin yang tinggi tunjukkan oleh pertahanan Selangor, mati-matian mahu membawa pulang tempat ketiga ini. Perlahan-lahan sudah pun menghampiri hujung separuh masa yang pertama. Di peringkat kumpulan mereka hanya dipisahkan dengan satu try. Selangor menang dengan 5-0. Dan kini Selangor mendahului lagi dengan mata 5-0. Sementara Kelantan sedang mencari jalan. Harus ada seorang pemain Kelantan yang melakukan sesuatu yang hebat dalam perlawanan ini, baru boleh menembusi pertahanan Selangor yang penuh disiplin. Siapakah insan tersebut? Mungkin kita akan nantikan bisik-bisik daripada jurulatih pasukan Kelantan di separuh masa kedua nanti, Cikgu Muhammad Faris. Mungkin ada arahan-arahan yang mahu anak buahnya bermain seperti mana. Baik, spreading bola ke sebelah kiri, yang pantas pemain Selangor naik dan checking. Lepas pemain ini baru saja kita perkatakan tentang beliau tak dapat ditangkap. Agak tinggi tackle tersebut ke atas beliau, iaitu Muhammad Zulfahmi Haikal. Bila memegang bola, memang begitu berbisa sekali pemain ini. Ada seorang dua orang lagi macam ni dengan tim Kelantan, susah tim lain. Lepas agak high tackle tersebut, sebenarnya tidak dibenarkan oleh pengadil. Memegang bola dipersalahkan. Zulfahmi lewat rakan-rakan memberi support. Line out. Siren bunyikan last play untuk Selangor di separuh masa yang pertama. Dan pula
menimpa pemain pujaan kita. Tapi tak apalah. Dah perlawanan terakhir pun mungkin ada sikit knock di tangan sebelah, lengan sebelah kanan beliau. Penuh spray jurulatih pasukan tembak di lengan beliau itu, supaya sekurang-kurangnya dapat bertahan lagi 10 minit yang kedua untuk separuh masa yang kedua nanti. Sedangkan seorang-seorang ni tengah spray-spray teruk. Layan spray, kasih kebas tangan. Sakit tu kemudian. Yes, itulah yang kita mahukan, masih mampu untuk meneruskan perlawanan. Kelibat beliau begitu diperlukan oleh pasukan Kelantan, dan Kelantan telah menunjukkan cara macam mana nak breakthrough pertahanan Selangor yang begitu kental sepanjang kejohanan. Dan tendang keluar untuk Selangor menutup separuh masa pertama dengan mendahului 5 mata 12-0 hasil try daripada ketua pasukan Ahmad Syakir bin Asrul. Gerakan-gerakan di separuh masa yang pertama terlepas pula bola untuk ke wing. Terus saja di sinilah gerakan beliau, berjersey nombor 10, kapten pasukan Selangor, dengan tidak perlu diperkenalkan lagi, terus saja melakukan try. Lagi gerakan Kelantan di separuh masa yang pertama tadi. Bola dipegang di atas kepala, dapat pegang lagi, dapat offload lagi. Dan sinilah larian berbisa daripada Muhammad Zulfahmi Haikal. Kurang support atau terlewat sedikit support yang diberikan oleh Fitri Aidil sebentar tadi untuk turnover dan menamatkan aksi-aksi separuh masa yang pertama untuk kedua pasukan. Pada Nizam Kamal, Cikgu Nizam, apa khabar from Terengganu? Dak budak kalau jumpa spray habis botol katanya. Selepas inilah perlawanan Johor menentang Kedah, perlawanan akhir, perlawanan terakhir, perlawanan penutup kejohanan, perlawanan mencari juara. Siapakah yang akan dinobatkan selaku juara kejohanan rugby bawah 18 tahun MSSM 2022? Kita nantikan selepas ini. Kembali ke aksi separuh masa yang kedua, pertembungan di antara Kelantan dan juga Selangor. MSS Kelantan berjersey warna merah dan juga MSS Selangor berjersey berwarna kuning untuk penentuan tempat ketiga, penentuan pingat gangsa, penentuan mencari siapakah yang akan jadi pemenang di antara pertembungan kedua negeri ini. Selangor di hadapan dengan try ketua pasukan di separuh masa yang pertama tadi, iaitu Ahmad Syakir bin Asrul. Quick tap
di 5 meter terus saja memberikan 5 mata kepada Selangor. Serangan daripada Kelantan di separuh masa pertama juga hasil daripada gerakan beberapa pemain, khususnya yang berjersey nombor 12 iaitu Muhammad Zulfahmi Haikal, tapi tidak dapat menukarkan dalam bentuk try. Baik sekali tindakan daripada kapten pasukan, cuba menangkap bola tapi ditangkap kembali oleh pemain Kelantan. Advantage terus diberikan kepada Kelantan yang menaikkan bola di bahagian blind side sebelah kiri. Inilah dia main harapan pasukan Kelantan, Mazul Fahmi Haikal, pakai jersey berwarna nombor 12 dan juga headgear. Seorang lagi pemain harapan Kelantan ialah Amir Zakwan. Masih ada lagi tak Amir Zakwan di tengah padang? Ada beliau. Yang nombor 6 itu ialah Muhammad Syakir Amar. Sedikit sunyi Syakir Amar dalam perlawanan ini. Temuan saya dengan beberapa pemain Kelantan selepas perlawanan separuh akhir, mereka menceritakan segalanya. Berkaca mata-mata pemain Kelantan ini memikirkan kesilapan mereka di peringkat separuh akhir tadi. Dan mereka mahu menebusnya di perlawanan ini dan mereka merangka serangan di bahagian tengah. Lepas main ini sedikit offload sebentar tadi mungkin bantu. Rak yang baik daripada Kelantan, hand off yang baik lagi daripada Syakir, tidak daripada Zulfahmi. Terus mencari rakan di sebelah kiri, masuk kembali ke dalam, miss pass ke hujung, sudah pun ditutup oleh pertahanan Selangor. Kelantan nak merangka serangan bertubi-tubi. Kembali ke bahagian tengah, masuk kembali ke dalam, dan pemain inilah yang membezakan di antara semua mereka. Bukan kita sengaja mahu menceritakan tentang beliau, tetapi kehebatan beliau membaca situasi permainan. Kehebatan beliau melihat lubang di bahagian depan pintu defending Selangor. Terus memberikan 5 mata kepada Kelantan dan juga 5 mata kepada Zulfahmi Haikal. Masuk daripada Kelantan, menambah 2 lagi mata untuk mendahului dalam perlawanan ini. Hai. Tekanan kepada Selangor pula ketika ini. Tekanan kepada Ahmad Syakir bin Asrul selaku ketua pasukan dan juga pemain-pemain Selangor yang lain. Strategi apakah yang akan diguna pakai dengan baki 6 minit perlawanan? Panjang lagi tuan-tuan perlawanan ini. Tetapi pressure terus daripada negeri Kelantan. Sepak mula kembali kepada Muhammad Aidil untuk dihantar ke tengah. Diambil oleh pemain Selangor, libatkan ke sebelah kanan untuk serangan pertama. Ditendang, itulah optionnya, mau bermain di teritori Selangor. Tinggi, panjang sehingga ke belakang ke 22 meter line. Dan Selangor memberi pressure kepada Kelantan, membuka permainan di sebelah kanan, menendang kembali. Option yang baik, pressure lagi. Lepas bijak pemain Selangor, tapi dipegang semula oleh Fitri Aidil bin Osman. Untuk penalti kepada Selangor, tidak on the mark, agak sikit jauh. Sayang sekali Syakir, beliau juga sedar kesalahan itu. Tembungan antara dua pemain jersey nombor 10, Syakir dan juga Fitri Aidil.
Line out untuk Selangor merangka serangan pertama mereka di separuh masa yang kedua ini. Hilang bola, turnover kepada Kelantan yang memegang bola berjejak nombor 1, ketua pasukan Muhammad Irman. Dan akan sedikit knock-on dikesan oleh pengadil. Cikgu Muizzuddin daripada Terengganu. Senyum Cikgu Muizzuddin. Mungkin kapten pasukan, "Sir, sikit je sir." Mungkin dia cakap macam tu kat referee tu. Knock-on tetap knock-on, sikit ataupun banyak, kembali kepada penguasaan Selangor. Kapten pasukan Selangor Muhammad Syakir bin Asrul, tanggungjawab besar di depannya untuk mencari ruang untuk Selangor melancarkan serangan. Daripada cara beliau berlari, nampak patternnya akan ke sebelah sana terlebih dahulu, melakukan meredikan setup di bahagian tengah. Lepas di bahagian hujung, offload yang bijak daripada Selangor, mencari support di hujung sana. Kembali ke bahagian tengah. Untuk pemain ini ready melancarkan serangan terakhir untuk Selangor. Di sebelah kiri, bijak, hands demi hands, masuk kembali ke dalam. Tersangkut, pantas pemain Kelantan melakukan defending. Dan satu lagi, serangan di sebelah kanan. Ekstra di sebelah kanan, terkena kaki, diteruskan mainan oleh Muizzuddin. Kembali looping, memperlahankan serangan Selangor, tapi terlepas juga di bahagian hujung. Untuk try seterusnya daripada pemain di nombor 14, Anas Zulkarnain bin Nizam. Cantik Selangor membuka permainan bermula daripada gerakan di bahagian tengah ini. Selapan kecil yang berpadah kepada Kelantan. Serangan pertama Selangor ke sebelah kiri, serangan kedua Selangor ke sebelah kanan, kembali ke sebelah kiri, dan membuat serangan terakhir ke sebelah kanan untuk try daripada Anas Zulkarnain bin Nizam. Ada tambahan 2 mata untuk Selangor untuk mengikat ataupun mendahului 3 mata buat ketika ini. Drama di hujung perlawanan yang kita harapkan selaku penonton. Untuk menyokong-penyokong Selangor berharap kedudukan ini kekal. Untuk menyokong-penyokong Kelantan berharap anak-anak Kelantan ini berjaya sekurang-kurangnya membawa bola naik dulu. Dan inilah tugas Amir Zakwan. Dilebarkan ke bahagian kiri padang, terlepas bagaimana yang panjang tu boleh tunduk. Untuk kembali penguasaan kepada pemain-pemain Selangor. Tertunduk Muhammad Zakaria mengelirukan rakan sepasukannya. Mungkin beliau tidak mahu bola itu sebenarnya, atau terlalu laju untuk beliau. Terkejut rakannya di belakang menerima bola daripada scrum half. Untuk Selangor menguasai kembali perlawanan. Teruskan like dan juga love dan menghantar stars kepada siaran kami. Minit terakhir untuk keduanya. Kapten pasukan melebarkan ke sebelah kanan, melakukan loop. Tidak terlepas, ditendang oleh pemain Kelantan. Untuk tidak keluar akhirnya. Looping yang lakukan first loop di sebelah kiri. Tidak mahu diberi advantage oleh pengadil. Dia berikan scrum untuk pasukan Kelantan. Dan tepukan gemuruh daripada stadium ini sebenarnya untuk pasukan Johor dan pasukan Kedah. Jika anda bersama saya ketika ini, meremang bulu tengkuk saya mendengar sorakan daripada keduanya dengan siren telah pun dibunyikan. Tersenyum pemain-pemain Selangor. Last play for Selangor mempertahankan kedudukan ini untuk membawa pulang pingat gangsa ataupun kedudukan tempat ketiga daripada kejohanan ini.
Last play untuk Kelantan, mereka satu lagi drama kerana mereka ada winger yang pantas. Tapi mungkinkah mereka winger mereka itu masih fit ataupun silakan sudah pun tercedera winger mereka. Satu set play di bahagian tengah sebelum saya pasti mereka mengeluarkan bola ke bahagian open untuk mencuri apa-apa peluang. Terjunan daripada main Selangor. Kembali membuat lepas di bahagian tengah main Kelantan. Masih adakah drama dalam perlawanan ini? Arus pantas yang baik terjunan pula dilakukan oleh pemain Kelantan. Untuk Selangor berpeluang memegang bola dan turnover, bersorak peminat pasukan Selangor ketika ini. Anak-anak Selangor, anak-anak majlis sukan sekolah-sekolah Selangor ditendang keluar untuk menamakan perlawanan. Pemenang tempat ketiga kejohanan rugby bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022 jatuh kepada Negeri MSS Selangor. Tempat keempat jatuh kepada MSSS Kelantan. Tahniah keduanya. Perlawanan meletup yang dipertontonkan, seronok kita